Salam sejahtera. Saya Tamara Shilvi, anak perempuan Lecumanan, nombor matriks 282574. Saya ingin bercakap tentang isu jenayah cyber di Malaysia. Pada era digital yang semakin pesat ini, jenayah cyber telah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian di seluruh dunia, termasuk negara kita. Malaysia sebagai negara yang terlibat dalam kemajuan teknologi informasi, ia menghadapi tantangan dan risiko yang berkaitan dengan jenayah cyber. Jenayah cyber merangkumi pelbagai aktiviti jenayah yang dilakukan menggunakan rangkaian komputer atau internet. Ia boleh mencakupi serangan cyber, penipuan dalam talian, pencurian identiti, perisikan cyber, penghinaan dalam talian dan banyak lagi. Menurut Jamal, jenayah cyber merujuk kepada perbuatan yang dilakukan melalui penggunaan komputer dan internet dengan niat untuk menipu dan memperbodohkan seseorang melalui pelbagai platform dan cara. Seperti pencurian wang daripada akaun bank, peribadi juri lain, menjalankan transaksi penipuan dalam talian dan juga menggodam rangkaian komputer organisasi atau firma. Penggunaan internet yang meluas sebagai medium dan platform untuk menjalankan pelbagai jenis transaksi dan aktiviti dalam kehidupan seharian merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan jenayah cyber dalam dunia moden sekarang. Setiap individu yang menggunakan internet, sama ada untuk tujuan berkomunikasi, pembelian dalam talian atau aktiviti kewangan dalam talian, terdedah kepada risiko menjadi mangsa jenayah cyber. Secara kesimpulannya, isu jenayah cyber di Malaysia adalah isu yang signifikan dalam era digital ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Ridwan bin Ramli, bernombor matriks 282665. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan analisis dan perbincangan berkaitan dengan Undang-Undang Jenayah Cyber bersama dengan rakan sekumpulan saya yang bernama Muhammad Amsyah bin Muhammad Arifin 282360. Kita tengok pada analisis dan perbincangan. Berdasarkan laporan polis Diraja Malaysia iaitu PDRM pada tahun 2021, terdapat peningkatan sebanyak 15.3% dalam bilangan kes jenayah komersial yang dilaporkan. Jumlah kes tersebut mencapai 31,490 kes berbanding dengan 27,323 kes pada tahun 2020 yang merangkumi: yang pertama adalah kes penipuan, sebanyak 28,842 kes yang dilaporkan. Yang kedua adalah kes pecah amanah, sebanyak 942 kes yang dilaporkan. Yang ketiga adalah kes di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, sebanyak 847 kes yang dilaporkan. Yang keempat adalah jenayah cyber, sebanyak 400 kes yang dilaporkan. Manakala yang terakhir adalah kes wang palsu, sebanyak 204 kes yang dilaporkan. Berkaitan dengan statistik penurunan kes jenayah komersial, kita boleh tengok pada tahun 2021, sebanyak 31,490 kes yang direkodkan. Manakala pada tahun 2022, sepanjang Januari hingga ke Disember, sebanyak 30,536 kes yang direkodkan. Ini menjadikan penurunan kes penipuan dalam talian sebanyak 20,041 kes pada tahun 2022 berbanding dengan 20,701 kes yang direkodkan pada tahun 2021. Statistik ini saya didapati daripada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman iaitu Datuk Muhammad Kamaruddin. Polis Diraja Malaysia PDRM berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan menyampaikan maklumat yang berguna untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai jenayah komersial, terutamanya penipuan dalam talian. Jenayah cyber lebih umum dan melibatkan semua golongan masyarakat pada masa kini, manakala jenayah konvensional cenderung mengincar individu yang memiliki harta benda besar seperti rumah besar dan kereta mewah. Jenayah cyber boleh
dilakukan di mana-mana dan melibatkan mangsa dari semua lapisan masyarakat termasuk warga emas dan anak muda. Warga emas yang tinggal di kampung juga boleh menjadi mangsa jenayah cyber walaupun dalam skala yang lebih terhad dan biasanya melalui panggilan telefon. Penjenayah cyber menggunakan pelbagai taktik untuk memperdaya warga emas di kampung seperti menimbulkan rasa panik dengan mengatakan ada kes yang melibatkan mereka. Selain itu, mereka juga boleh membuat panggilan mengatakan individu tersebut mempunyai saman tertunggak dan perlu membayarnya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dan jika tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Panggilan seperti ini bertujuan untuk memperdaya mangsa dan individu yang terperdaya dan membuat pembayaran akan mengalami kerugian tidak langsung. Contoh jenayah cyber, buli cyber. Menurut Anita dan Nazura 2018, buli cyber melibatkan penggunaan media sosial atau aplikasi telefon pintar untuk mengganggu seseorang. Yang kedua, contohnya seseorang dengan sengaja mengirimkan mesej atau foto yang tidak sepatutnya kepada seseorang dengan niat untuk mengugut atau mencemarkan nama baik mereka, menyebabkan mereka merasa terganggu atau terhina. Yang ketiga, Muhammad Adnan, Siti Zobidah dan Akmal mencatat bahawa laman sosial juga menjadi platform untuk melaksanakan buli cyber. Laman web sosial termasuk yang berunsur rucah boleh diakses secara dalam talian. Yang terakhir, perbuatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, malah kanak-kanak sekolah rendah juga dapat mengakses laman web rucah. Pengaruh rakan sebaya dan rasa ingin tahu berperanan dalam mendorong kanak-kanak untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Terdapat banyak kes di Malaysia yang menggambarkan keseriusan masalah ini yang menuntut tindakan yang drastik dan berkesan dari pelbagai pihak, termasuk peguam negara dan pihak berkuasa, terutama Polis Diraja Malaysia, untuk menerapkan dan melaksanakan sistem perundangan negara serta mengembangkan pelan tindakan yang lebih berkesan dalam memerangi jenayah cyber. Kesimpulan, pelaksanaan tindakan undang-undang yang lebih berkesan ini akan meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap jenayah cyber yang semakin meningkat. Ini penting supaya masyarakat boleh mengambil langkah berjaga-jaga terhadap jenayah cyber, baik dalam kalangan remaja maupun orang dewasa. Jenayah cyber hari ini tidak melihat usia. Remaja yang mudah tertipu sering menjadi mangsa skim cepat kaya yang menjanjikan pulangan lumayan. Begitu juga dengan orang dewasa yang terdedah kepada pengaruh oleh nafsu keuntungan daripada pelaburan dalam talian yang tidak menentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarifuddin binti Yusuf. Nombor metrik 282120. Okey, subjek pada kali ini saya membuat berkenaan dengan undang-undang jenayah cyber. Okey, kita masuk pada apa itu undang-undang jenayah cyber, iaitu undang-undang yang berkaitan dengan isu yang berkenaan dengan penggunaan teknologi maklumat antara rakaian, iaitu topik yang berkaitan dengan undang-undang cyber ialah hak cipta, privasi dan kebebasan bersuara. Okey, seterusnya masuk kepada antara undang-undang penting digubal kerajaan bagi menangani isu jenayah cyber ialah mengikut Akta 588, iaitu Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Okey, antara kegiatan jenayah cyber yang diperuntukkan dalam akta ini ialah contoh penipuan dalam talian, pemalsuan identiti, penggodaman, penyebaran maklumat palsu dan pelanggaran hak cipta. Okey, masuk kepada pola jenayah cyber kini, iaitu antara jenayah cyber yang semakin meningkat ialah kegiatan penipuan dalam talian, antaranya ialah laman web palsu, iaitu email palsu ataupun aplikasi palsu. Serta penipuan dalam talian ini dilakukan untuk bertujuan mencuri maklumat peribadi, maklumat kewangan dan juga pemalsuan identiti juga menyumbang kepada faktor jenayah dalam talian yang lain. Okey, seterusnya masuk pada penggodaman, iaitu penggodaman antara jenayah yang menjadi cabaran yang besar dalam dunia digital. Pemasukan tanpa izin dalam semua talian bagi merosakkan data atau mencuri maklumat peribadi ataupun seperti sabotaj.
iaitu penyebaran maklumat palsu antara hasil jenayah cyber daripada penggodaman. Okey, seterusnya masuk pada kesimpulan, iaitu di mana jenayah cyber ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja kerana di dunia maya atau digital kita adalah animus tanpa identiti. Justru itu undang-undang cyber perlu bagi menghentikan jenayah cyber yang kian merebak bak racun dalam madu. Okey, itu saja pengetahuan saya pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saiful bin Jaafar, nombor matrik saya 282263. Okey, pada kali ini saya nak bentangkan tentang undang-undang yang ada dalam jenayah cyber. Okey, akta-akta yang boleh kita kaitkan dengan jenayah cyber ini adalah seperti Akta Jenayah Komputer 1997. Okey, akta ni memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk menyiasat, menangkap dan mendakwa individu yang melakukan jenayah yang berkaitan dengan komputer. Undang-undang ini meliputi pelbagai kesalahan seperti akses tanpa kebenaran ke dalam sistem komputer, pemusnahan data, pemalsuan identiti, penyebaran maklumat palsu dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan penggunaan komputer untuk jenayah. Okey, akta ini juga memberikan hukuman yang sesuai pada individu yang terbukti melakukan jenayah yang berkaitan dengan peralatan elektronik, printer dan komputer. Okey, sebagai contohnya, pada suatu ketika dulu kita pernah ada satu kes di mana seorang individu ni telah memuat naik satu karikatur badut bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Razak, di mana dalam muat naik itu terpalit ada juga format lambang SKMM di belakang karikatur tu. Okey, individu yang bernama Fahmi Reza ni pun ditangkap dan disabitkan serta dibuktikan bersalah oleh pihak mahkamah, dan dia telah dijatuhi hukuman denda RM10,000 kalau tak silap. So ini adalah cara pengajaran yang kita boleh bagi kepada mereka yang melakukan jenayah cyber ni. Selain tu, saya daripada akta jenayah komputer ni, akta jenayah kedua ialah Akta Perdagangan Elektronik 2006. Okey, akta ini mengawal aspek perdagangan elektronik di Malaysia. Undang-undang ini meletakkan peraturan dan keperluan berkaitan dengan transaksi secara elektronik seperti penjualan dalam talian, kontrak elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik dan perlindungan pengguna dalam konteks perdagangan elektronik macam Shopee ke, Lazada ke. Okey. Akta ini juga memastikan bahawa transaksi elektronik di Malaysia berlaku dengan keadilan, kebolehpercayaan dan keselamatan yang mencukupi. Okey. Selain akta-akta ini juga, ada juga akta-akta lain yang kita boleh kaitkan dengan jenayah cyber ni. Contohnya macam isu sekarang ni, nak pilihan raya kan. So banyaklah orang-orang politik ni buat kenyataan-kenyataan kat online ni mengenai lawan dia orang . So kalau penyataan dia orang ni tak benar, dia orang dan mengajak orang untuk tidak mempercayai dan membenci seseorang tu, dia orang ni boleh disabitkan dengan akta hasutan sekiranya laporan dibuat terhadap individu ni. Okey, seterusnya tujuan akta ini digubal Akta-akta ini digubal untuk melindungi individu dan organisasi daripada ancaman jenayah cyber serta memastikan keadilan dan keselamatan dalam penggunaan komputer dan transaksi elektronik. Okey, dengan adanya undang-undang ni, pihak berkuasa mempunyai kuasa untuk menyiasat dan mendakwa individu yang terbabit dalam aktiviti jenayah cyber, manakala pengguna juga dilindungi oleh peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan elektronik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Lutfi Zahid bin Abdul Rahman, nombor matriks 282309. Saya akan menerangkan tentang Undang-Undang Jenayah Cyber. Pelanggaran hak cipta dalam talian. Penggunaan hak cipta yang tidak dibenarkan dalam bentuk pengedaran atau pengedaran karya kreatif yang tidak dibenarkan seperti muzik, filem atau buku elektronik berbahaya kepada pencipta karya. PDRM dan SKMM bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk meningkatkan kesedaran dalam pendidikan tentang jenayah cyber dalam masyarakat. Jenis undang-undang jenayah cyber.
jenayah Akta Jenayah Komputer Akta 563, Akta Teleperubatan 1997, Akta 564, Akta Cekera Optik 2000, Akta 606, Akta Tandatangan Digital Akta 562, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Kesimpulan, Malaysia telah mengambil tindakan melalui pengenalan undang-undang dan inisiatif kesedaran untuk melindungi masyarakat daripada jenayah cyber. Namun usaha ini perlu terus diperkukuh dan dipertingkatkan untuk menangani cabaran yang semakin berkembang dalam bidang ini. Sekian, terima kasih.